أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 17, baris yang ke-12 daripada atas. Baris yang ke-12 daripada atas, perenggang yang kedua. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bersalahan pada sifat itu ialah sifat-sifat Tuhan itu bukan arak yang bertenggak di jirim dan bertempat bersama dengan jirim. Bukan arak yang bertenggap di jirim. Yang bertenggap ni yang menumpang, yang duduk. Yang bertenggap. Kalau Rumi tulis macam mana? Bertangkuk. Bukan bertenggap. Bertenggak ni menumpang lah. Ini logat orang belah Fatani. Bertenggap. Kita mungkin tak ada tak teranum kita tau. Bertenggak ada. Tenggek. Tenggek tu lah. Tenggek. Tenggek ni apa dia? Tenggek tu mana? Tepek. Mana-mana tenggek belakang? Macam nupang juga. Tenggek atas mutu. Tenggek mana? Tenggek atas lambu. Tu tenggek tu macam cakung tak bukan? Bukan cakung. Tenggek tu duduk. Duduk ni menumpang duduk lah ni. Tenggek. Ni tenggak. Bertenggak. Bukan bertangkuk. Bertenggak. Kita tenggek. Tenggek. Boleh juga. Nak tak? Tenggak. Tenggek. Ge bagi atas, ge bagi bawah aja dah. Tenggak, tenggek. Tenggek ni macam nupang lah. Dan kita nak sini, tenggak tu nupang. Bukan arak yang bertenggak di jiring. Macam putih, duduk di kertas. Arak tu putih. Jirim tu kertas. Jadi, putih ni bertenggak, bertenggek, menumpang, duduk di jirim kertas. Dan bertempat bersama dengan jirim. Bukan bertempat bersama dengan jirim. Itu sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersalahan pada sifat itu. Mukhalafah pada sifat. Yang mana mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith ni pecah kepada 3 lah. Mukhalafah maknanya bersalahan. Bersalahan dengan makna tidak serupa. Kita ni bersalahan ni terkadang kita faham makna bercanggah. Tak? Bersalahan dengan makna bercanggah. Allah dia 2 orang tu kok bersalahan sentiasa. Tak boleh nak sekali, tak boleh nak sekata ke. Bersalahan, bercanggah.
Bersalahan, kita kadang faham dengan bercanggah. Bersalah makna tidak serupa. Jadi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala akan segala yang baharu, dengan makna tidak serupa Allah akan segala yang baharu pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Jadi pecah pada 3. Bersalahan pada zat, selesai dah bicara dahulu. Bersalahan pada sifat, dan di bawah tu bersalahan pada perbuatan. Yang mana saya sebut dah sebelum ni, bersalahan pada perbuatan, tu nak kena fokus. Fokus belaka ni. Fokus tumpu belaka, termasuk bersalahan pada zat terdahulu. Zat Allah tidak serupa dengan zat segala yang baharu. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala bukannya jirim, zat Allah tidak bertempat. Adapun zat yang baharu berjirim, berjisim serta bertempat. Kena fokus, kena tupu. Tambahan bersalahan pada perbuatan, tu tambahan dia. Nak kena fokus molek bersalahan pada perbuatan. Dan bersalahan pada zat, pada sifat itu. Apa makna? Tidak serupa zat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala sifat yang baharu. Tak serupa tu macam mana? Ialah sifat-sifat Tuhan itu bukan arak yang bertenggak di jirim dan bertempat bersama dengan jirim. Jadi sifat Allah Ta'ala ni bukan arak. Sebab arak ni kena kepada sifat yang baharu yang ada di zat yang baharu. Dia gini, sifat satu, arak satu. Sifat ni umum. Sifat Allah yang qadimah panggil sifat. Sifat makhluk yang hadisah, yang baharu, panggil sifat. Dia umum. Umum makna apa ni? Umum makna meratai. Sifat Allah yang qadimah, sifat. Sifat makhluk yang hadisah, sifat. Umum dia panggil. Sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala. Sifat yang hadisah, sifat yang baharu. Jadi sama ada sifat yang qadimah ataupun sifat yang hadisah, kedua-dua boleh panggil sifat di umum. Adapun arak khas. Khas makna apa? Tertentu, hanya sifat yang baharu, yang ada di zat yang baharu boleh panggil arak. Jadi arak ni nak panggil arak pun boleh, nak panggil sifat pun boleh. Adapun sifat Allah yang qadimah hanya boleh panggil sifat, tak boleh panggil arak. Sebab arak kena kepada sifat yang baharu yang ada di zat yang baharu. Kena faham situ. Jadi sama juga antara zat dengan jirim. Zat dengan jirim. Zat ni sama ada yang qadim panggil zat, sama ada yang baharu panggil zat. Ni, tubuh kita boleh panggil zat. Ada ni. Zat Allah yang qadim. Zat kita zat yang baharu, tapi boleh panggil zat tubuh kita ni. Adapun jirim ataupun jisim hanya khas tertentu kepada zat yang baharu. Ni tubuh kita panggil jirim, panggil jisim dan boleh panggil zat. Jadi zat ni umum, zat yang qadim, zat Allah panggil zat, zat yang baharu, zat makhluk boleh panggil zat. Tapi kalau jirim hanya khas kepada zat yang baharu, zat makhluk. Adapun zat Allah tak boleh panggil jirim. Sebab jirim ni benda yang bertongkol, benda yang berbentuk, yang baharu. Itu panggil jirim. Zat Allah tidak berjirim, tidak berjisim, tidak berbentuk, tidak bertempat. Maka tak boleh panggil jirim lah. Hanya boleh panggil zat Allah yang qadim. Adapun jirim yang baharu ni, panggil jirim pun boleh, panggil zat pun boleh.
Sama dengan sifat. Tapi kita biasanya guna zat dengan sifat. Sebab dia umum. Bicara yang qadim pun kita panggil zat, panggil sifat, tetap dah. Bicara yang baharu pun panggil zat, panggil sifat. Zat makhluk, diri makhluk. Sifat makhluk, sifat yang baru yang ada di zat makhluk. Jadi istilah jirim ni agak macam sains sikit jadinya. Kalau sebut kata arak je, arak ni pergi kepada arak hok minum mabuk tu jadinya. Tu barang lain hok tu. Itu arak hok minum mabuk. Ni arak ain ra dad arak. Kan ada dalam bahasa Rumi? Tak ada. Arak tak ada dalam bahasa Rumi. Kalau jirim, jisim tu adalah. Tapi jenis bunyi sains sikit jadi. Jirim, jisim. Bunyi. Tapi maknanya, kita biasanya akan menggunakan hak lafaz yang umum, zat dengan sifat. Ni zat, sifat yang qadim. Ini zat, sifat yang baharu. Tapi si nak beza ni sebut lalulah hak arak jirim. Jadi sifat Allah sifat yang qadimah yang ada di zat yang qadim. Sifat qudrah sifat yang qadimah ada di zat Allah yang qadim. Sifat iradah sifat yang qadimah yang ada di zat Allah yang qadim. Ialah sifat-sifat Tuhan itu bukan arak yang bertenggak di jirim dan bertempat bersama jirim. Bukan. Arak putih bertenggak, menumpang, duduk di jirim. Dan bertempat bersama dengan jirim. Dia bersekali dengan jirim. Putih dengan ketak, dia bertempat bersekali. Ada ni. Putih tu dia panggil arak, ketak tu dia panggil jirim. Arak juga contohnya qudrah. Yang di tubuh kita yang Allah jadikan. Putih Allah jadikan. Allah letak di ketak. Qudrah yang ada di tubuh kita ni Allah yang jadikan. Allah letak di tubuh kita. Jadi qudrah tenaga di tubuh kita ni dia panggil arak. Panggil sifat lah juga. Tapi panggil arak yang ada di jirim tubuh kita yang baharu. Jadi sifat Allah, sifat qudrah yang qadimah tak serupa dengan sifat qudrah arak yang baharu yang ada di jirim zat tubuh makhluk yang baharu. Tak sama. Yang pertama sifat Allah qadimah. Yang kedua sifat Allah, yang pertama sifat Allah qadimah, sifat yang baru ni hadisah. Yang kedua pula sifat Allah ni ada peranan dia. Adapun sifat yang ada pada zat makhluk ni tak ada peranan apa-apa. Banyak sifat arak di tubuh kita ni. Qudrah lagi, iradah lagi, ilmu lagi, hayah lagi. Tu kemudian sama, basar, kalam lagi. Tu arak belaka tu. Sama arak yang Tuhan letak di genggendam telinga. Basar Tuhan letak arak di biji mata. Kalam Tuhan letak arak di lidah kita. Tu arak dah tu. Tapi kita jaranglah sebut arak. Kita panggil sifat sama yang ada di telinga kita. Sifat basar yang ada di mata kita. Sifat kalam yang ada di lidah kita. Kita panggil sifat. Kita jarang sebut arak. Tanda ni. Itu dia panggil arak lah. Sifat boleh. Panggil arak pun boleh. Sifat sama basar Allah qadimah. Ada takluk, ada fungsi dia. Adapun arak ataupun sifat lah. Atau adapun arak sama basar kalam yang Tuhan jadikan di telinga. Telinga tu panggil jirim. Di mata panggil jirim. Di lidah panggil jirim. Jadi sama basar kalam di jirim tubuh kitanya. Yang pertama baharu, yang kedua tidak ada sebarang peranan. Mendengar, mendengar perbuatan Allah. Melihat, melihat perbuatan Allah.
Dapat mengeluarkan perkataan. Tak, itu perbuatan Allah. Bukan sifat kalam yang Allah letak di lidah kita yang bekas pada mengeluarkan perkataan. Tidak. Keluar perkataan tetap perbuatan Allah. Itu tak sama tu. Sebut-sebutlah. Tak ada apa tu. Sama pada sebutan. Sebut tak apa. Oh, kudrah, tenaga, gagah dia. Tak ada apa-apa pun. Itu hanya sebutan. Ada kudrah. Ada kederak. Ada kederak, tak ada kederak. Ke apa aku sebut? Kederak tau. Ke kuderak. Kuderak ke kederak? Kederak lah. Kederak mana kederak? Bukan derak. Derak. Derak apa ni? Derak tu jalan. Dan derak. Apa tak derak? Oh, budak ni gok derak semua. Tak tahu ke mana. Tu derak. Terenung tau. Ke Kelantan derak kok so. Sama je. Kelantan derak je kau. Terenung derak je kau. Budak baik derak. Tengok-tengok tak ada tu. Baik derak sungguhlah. Main di rumah orang. Derak. Ni apa ni? Kederak. Tak ada kederak. Apa kita ada ke kudrah? Ada lah. Ada pun yang baru. Yang hakikinya tak ada peranan. Super pada sebut perkataan tak apa. Dah ni. Kita pun pendengaran kita comel. Penglihatan kita terang. Percakapan kita petok. Itu tak ada apa-apa pun. Tapi hakikinya semua tu baharu. Tak serupalah. Sifat Allah qadimah. Ni semua sifat yang baharu. Deria-deria yang ada di kita ni, semua tu dipanggil Arab. Tadi tu deria, dengar. Dipanggil deria. Dia ada 5 deria kan? Al-hawasul khamsah. Panca indera yang 5 kan, kita ada 5. Yang pertamanya tu semua tu dipanggil Arab belaka tu. Sifat yang baharu yang ada di zat yang baharu. Tadi deria pendengaran, deria penglihatan, deria bau. Atau Arab lah. Tuan letak satu deria di hidung kita boleh berbau. Deria itulah tuan tarik pada masa Covid. Pada masa Covid tuan tarik deria tu, deria bau. Kemudian ada deria rasa. Tadi sifat kalam yang tuan letak di lidah. Satu laginya di lidah tuan letak deria. Satunya arak, sifat kalam. Satunya deria yang boleh merasai manis ataupun masing. Yang tak ada juga pada masa Covid tu. Tuan tarik deria tu. Kemudian ada satu deria dipanggil dia deria sentuh. Deria sentuh ni tuan letak pada sekalian zat tubuh kita, jirin tubuh kita yang ada darah mengalir. Yang ada darah mengalir, ada deria sentuh. Yang darah tidak mengalir macam rambut. Dia tidak ada deria sentuh. Perempuan ambil rambut panjang, dia letak atas satu benda. Dia boleh dapat tak perkara tu licin ke, kasar ke, panas ke. Tak dapat sebab rambut juzuk zat jirim manusia yang Tuhan tidak jadikan darah mengalir. Maka Tuhan tak letak deria sentuh. Rambut ke, gigi ke, kuku ke, itu jirim zat yang tak ada darah mengalir. Allah letak deria sentuh pada jirim zat tubuh kita yang ada darah mengalir. Apa peranan deria sentuh? Boleh tahu licin, boleh tahu kasar, boleh dapat kata panas, boleh dapat kata sejuk. Itu deria sentuh. Itu semua dipanggil Arab. Baharu serta pada hakikinya tidak ada peranan. Berbau, wangi busuk, tetap perbuatan Allah. Dapat merasai manis ataupun masing, tetap perbuatan Allah. Dapat menyentuh licin, kasar, panas, sejuk, tetap perbuatan Allah. Itu dia bersalahan sifat Allah akan segala sifat yang baharu.
Dia beginilah juga sama bicara asma' lah. Bunyi sama. Pemurah, penyayang. Allah Ta'ala pemurah, penyayang. Pemurah, orang ada pemurah. Penyayang, orang ada penyayang. Ibu bersifat dengan sifat penyayang. Pemurah, penyayang. Ada ni. Tu bunyi sama, tapi tak sama-sama kok mana. Pemurah Allah barang milik dia. Pemurah hamba bukan barang milik dia pun. Penyayang Allah boleh memasukkan ke syurga. Penyayang ibu tidak boleh memasukkan ke syurga anak dia. Faham tak ni? Penyayang Allah boleh memasukkan ke syurga. Itu tak samalah. Sebut-sebut tak apa pemurah penyayang. Siapa ke tu ceramah karuk lah. Pemurah, pok mak pemurah. Syirik menyamakan pok mak dengan Allah yang Maha Pemurah. Ibu penyayang, syirik menyamakan ibu dengan Allah Ta'ala yang Maha Penyayang. Karuk gitu. Tak boleh sebut lah. Pemurah, penyayang tak boleh sebut. Kaya pun tak boleh sebut. Sebab yang kaya Allah Ta'ala bukan pok mak. Tak boleh sebut kaya. Tu perkataan kaya. Kaya Allah lepas daripada segala-gala. Kaya yang baharu. Kaya pun bukan milik dia. Kaya yang baharu ni tak lepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu tak panggil serupa gitu. Itu hanya serupa pada sebutan. Ni serupa sungguh-sungguh ni. Tak bersalahan. Tidak serupa. Allah Subhanahu wa ta'ala akan yang baharu pada sifat bicara sekarang. Kalau begitu, dengan bahawa sifat Allah bukan Arab, yang bertenggak di jirim dan bertempat bersama dengan jirim. Kalau begitu, tidak bolehlah dikatakan Allah berjihad di mana-mana jihad. Dan sebagainya daripada sifat-sifat yang baharu. Berjihad dengan mana-mana jihad. Tu sifat yang baharu belaka. Berjihad dengan mana-mana jihad. Dia dalam Al-Quran tak ada lah sebut jihad. Tapi dalam Quran sebut fauqa yakhafuna rabbahum min fauqihim. Daripada atas mereka itu. Atas. Tapi bukan jihad. Bukan jihad. Memang dalam Quran tidak sebut jihad, tapi sebut atas. Min fauqihim. Daripada atas mereka itu malaikat. Tapi tak sebut jihad. Berjihad itu adalah arak, sifat yang baharu bagi zat, bagi jirim yang baharu. Dia berjihad ni atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Jihad yang 6 tu lah. Al-jihadu sittu. Jihad yang 6. Atas, bawah, jihad. Dia panggil apa jihad? Arah, hala. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Tu semua yang baharu belaka tu. Itu sifat yang baharu belaka. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Itu dia panggil jihad. Itu yang baharu belaka. Yang mana atas, bawah, memang yang baharu. Sebab atas apabila ada sesuatu yang di bawah. Bawah bila ada sesuatu di atas. Ada ni kanan ada sesuatu di kiri. Kiri ada sesuatu di kanan. Hadapan ada sesuatu di belakang. Belakang ada sesuatu di hadapan. Allah Subhanahu wa ta'ala sedia kala sebelum Allah jadikan apa-apa, yang ada hanyalah Allah. Atas macam mana? Bawah tidak ada sesuatu pun. Bawah mana ada sesuatu di atas? Kanan kiri mana ada?
Jadi Allah sedia kala tidak berjihad. Sebab nak kata atas, kena ada sesuatu di bawah. Nak kata bawah, ada sesuatu di atas. Pada sedia kala, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedia kala Allah tidak berjihad, maka Allah tidak berjihad kekal selama-lamanya. Sifat Allah tidak ada sifat yang baharu. Sifat Allah sifat yang qadimah belaka. Tak ada ni. Jadi jihad tu kita balik kepada sifat Allah yang qadimah. Berjihad ke tidak? Atas. Atas. Lepas tu sedia kala ada yang di bawah. Tak ada. Lepas tu macam mana timbul di atas? Jadi sedia kala Allah tidak berjihad, maka kekal Allah tidak berjihad selama-lamanya, sebab tidak ada sifat yang baharu bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bersalahan, tidak serupa Allah Ta'ala akan segala yang baharu pada sifat. Dan bersalahan pada perbuatan itu. Mukhalafah pada af'al. Bersalahan pada perbuatan. Itu ialah perbuatan Allah Ta'ala bukan seperti perbuatan yang baharu. Perbuatan Allah Ta'ala bukan seperti perbuatan yang baharu. Tak serupa. Perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan yang baharu. Kerana perbuatan Allah menjadikan yang tiada kepada ada. Itu perbuatan Allah. Dan pula perbuatan Allah bukan daripada bahan-bahan benda dan perkakas alat jentera. Ayat kitab. Dan bersalahan pada perbuatan itu. Bersalahan tidak serupa perbuatan Allah akan perbuatan yang baharu. Bersalahan tu macam mana? Bersalahan pada perbuatan ni ialah perbuatan Allah bukan seperti perbuatan yang baharu. Perbuatan yang baharu ada ke tak? Adalah. Tapi perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan yang baharu. Tapi tidak panjang bicara di sini. Setakat tu je. Dia pergi kepada kerana perbuatan Allah menjadikan yang tiada kepada ada, dan pula perbuatan Allah bukan daripada bahan-bahan benda dan perkakas alat jentera. Jadi perbuatan yang baharu, yang pertamanya perbuatan yang baharu atas jalan usaha jua. Atas jalan usaha jua. Itu perbuatan yang baharu. Perbuatan Allah atas jalan mengadakan. Mengadakan daripada tiada dan ada kepada ada. Adapun perbuatan yang baharu atas jalan usaha jua. Atas jalan usaha jua. Bukan mengada daripada tiada kepada ada. Atas jalan usaha. Tapi yang baharu ada perbuatan. Kalau yang baharu tidak ada perbuatan, kalau yang baharu tidak ada perbuatan, maka tak timbullah mukhalafah. Tak serupa Allah akan yang baharu pada perbuatan. Yang baharu ada perbuatan ke tak? Tak ada. Tak ada bicara lah. Makna yang baharu ada perbuatan. Tapi tak serupa. Macam ginilah. Tak serupa zat Allah akan zat yang baharu. Zat yang baharu ada ke tak? Adalah. Kalau tak ada, tak timbullah zat Allah tidak serupa dengan zat yang baharu. Sama juga dengan perbuatan. Perbuatan Allah tidak serupa perbuatan yang baharu. Berarti yang baharu ada perbuatan.
Yang baharu ada perbuatan atas jalan usaha. Adapun perbuatan Allah menjadikan yang tiada kepada ada. Dan pula perbuatan Allah bukan daripada bahan-bahan benda maddah dan bukan perkakas alat jentera. Perbuatan Allah ni mengada daripada tiada kepada ada. Perbuatan Allah tidak menggunakan bahan benda maddah, bukan. Adapun perbuatan yang baharu yang namanya usaha, dia hanya memproseskan cantum jadi satu benda. Ada tak perbuatan yang baharu? Cuba cerita molek. Dia mengadakan daripada tiada kepada ada. Ada? Daripada tiada kepada ada. Ada? Itulah daripada tak ada tu kan. Tak ada keluar burung. Tu lah. Daripada tiada kepada ada dah. Tak ada tu. Silap mata tu kan. Daripada tiada kepada ada. Betul? Burung tu memang tiada. Burung tu ada dah diselip mana tak tahulah. Kan? Dia gosok. Keluar burung. Tu lah. Daripada tiada kepada ada. Betul kan? Memang burung tu tiada. Burung tu letak mana? Dalam lengan baju. Dia letak mana? Celah baju dia. Itulah. Kita tengok tak nampak pun keluar burung tu daripada lengan baju dia. Silap mata. Silap mata. Mata kita silap lah. Tak nampak dia buat dia. Mana kau perbuatan kita daripada tak ada jadi ada? Tak ada. Apa yang kita usaha sekalipun, barang yang ada dah. Cuma kita proses, cantum, jadilah satu benda. Tak ada ni. Kita buat rumah, bahan ada dah. Kayu dalam hutan Tuhan jadi dah. Daripada seming, seming mari daripada pasir ke apa? Batu. Dah batu pun Tuhan jadikan. Nak ikut mana? Mana kita hanya buat jadi satu benda. Dia buat jadi papan, jadi tiang. Tu mari daripada kayu balok. Nak di sini daripada kosong kepada ada. Tak ada. Semuanya usaha perkara yang sudah ada tetapi diproses. Dicipta-cipta jadi satu benda. Itu perbuatan yang baharu. Perbuatan Allah bukan daripada bahan-bahan benda dan kakah alat jentera, bukan. Allah mengadakan daripada tiada kepada ada. Allah mengadakan daripada tiada kepada ada. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu ayat Quran tu. Dijadikan manusia khuliqa mimma indafik, khuliqa mimma immahing tu. Dijadikan akan manusia daripada air yang terpancar. Dijadikan akan manusia daripada air yang hina. Manapun Allah menjadikan manusia daripada air mani. Maknanya Allah menjadikan satu benda menggunakan bahan mustahil sama sekali. Ada ni. Itu hanya ada kebanyakan yang Allah buat gitu. Tapi hakikinya Allah bukan mengadakan manusia daripada air mani. Allah mengadakan manusia dia tak ada pada ada. Bukan menggunakan air mani. Air mani itu hanya pada zahir. Kalau daripada air mani, macam mana Allah jadikan Nabi Isa alaihissalam? Bukan daripada air mani. Tapi itu yang menyalahi adah. Betul lah. Kalau adahnya dengan air mani. Air mani yang bercampur. Tak ada ni. Adah je Tuhan jadikan daripada air mani. Pegangan kita, tidak. Allah Ta'ala jadikan dia tiada pada ada, bukan menggunakan bahan. Ini kita bicara hak mukhalafah pada perbuatan. Kalau pergi pada bicara wahdaniyah pada perbuatan, kalau Allah menjadikan suatu benda, menggunakan bahan, menggunakan alat, dipanggil
kam muttasil pada perbuatan. Kam muttasil. Mana apa kam muttasil? Allah menjadi satu benda berkongsi dengan Allah menjadi satu benda berkongsi dengan satu benda yang lain. Daripada air mani, Allah pun menjadikan manusia. Mana di situ berkongsi antara perbuatan Allah dengan air mani. Itu kan muttasil pada perbuatan. Mustahil. Jadi kalau Allah menjadi satu benda daripada bahan Allah, berarti Allah tidak terkaya. Allah nak buat satu benda, Allah kena ada benda yang lain. Pada ni. Tidak istighna' seumpama tu. Bukan Allah iftikar berkehendak kepada suatu benda, contoh air mani, untuk menjadikan satu benda yang lain, iaitu manusia. Mustahil sama sekali. Allah nak menjadikan pokok daripada tiada kepada ada. Allah menjadikan pokok daripada tiada kepada ada. Bukan daripada benih. Benih tu pada zahir. Benih tu Tuhan atur asbab. Benih berada di situ, Allah yang aturkan. Tumbuh pokok di situ, Allah yang aturkan. Kena faham situ. Ada yang Tuhan jadikan asbab. Jangan kita pula, Tuhan tumbuhkan pokok daripada tiada pada ada, bukan menggunakan benih. Lepas tu kita pun tak ada semua benih, apa semua. Kita pun berdoa tunggu situ. Ya Allah, tumbuhlah pokok, Ya Allah. Engkau jadikan pokok dia tiada pada ada. Berdoalah di situ. Kalau sampai maqam, Tuhan akan tumbuhkan pokok di situ. Kita pun atur asbab. Asbab yang kita buat, itu semua adalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi kita geletak benih situ, tanam molek-molek, siram molek-molek, itu semua aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun menjadikan pokok daripada tiada kepada ada. Zahirnya mari daripada benih yang bercambuh tu lah. Zahirnya gitu. Tapi tidak, perbuatan Allah. Perbuatan Allah daripada tiada pada ada, bukan menggunakan bahan alat. Hak kita cakap sebab tu, itu Quran yang bicarakan. Quran yang bicarakan. Dijadikan manusia daripada air mani. Dijadikan Nabi Adam daripada tanah. Dijadikan Iblis laknatullah daripada api. Dijadikan malaikat daripada cahaya. Kan? Pada ni. Jadikan Nabi Adam salam daripada tanah. Kalau kata Iblis daripada api. Kalau kata malaikat daripada nur. Adakah Allah menjadikan sesuatu menggunakan bahan? Tidak. Allah menjadikan daripada tiada kepada ada. Ini pegangan kita. Kalau Allah menjadikan sesuatu menggunakan sesuatu yang lain, berarti perbuatan Allah tak lepas daripada makhluk. Apa makhluk? Air mani, Allah jadikan manusia. Mana makhluk? Tanah, Allah jadikan Nabi Adam. Mana makhluk? Api, Allah Ta'ala jadikan jin, jadikan iblis. Daripada nur cahaya makhluk, Allah jadikan malaikat. Jadi Allah bukan mengadakan dari tiada pada ada, tapi Allah ambil daripada barang yang tak adakan. Allah jadikan pula makhluk yang lain. Mustahil sama sekali. Ini bicara mukhalafah pada perbuatan. Nanti wahdanah pada perbuatan pun sama. Wahdanah pada perbuatan pun sama. Kalau Allah menjadikan sesuatu menggunakan bahan alat, menggunakan maddah lah, benih contohnya, itu dipanggil muttasil pada perbuatan. Perbuatan Allah tidak keesaan. Perbuatan Allah berkongsi, bekerjasama dengan sesuatu makhluk yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama tadilah air mani. Ada. Itu bukan wahdaniyah pada perbuatan.